Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya, para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara mengenai satu bab yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani melalui kitab beliau, iaitu Kitabul Iman. Pada bab yang dinukilkan oleh pengarang, Sadisan Al-Imanu Bil Qadar, perkara yang keenam, beriman dengan takdir. Tuan-tuan, sebelum kita meneruskan bicara kita, di sini ada sedikit makluman. Mengikut kepada penghayatan kita biasa merujuk kepada kitab, peliharalah Allah semestinya Allah memeliharamu. Dan kita menggunakan versi terjemahan. Sebenarnya akhir-akhir ini, bila saya rujuk dan menyemak semula petikan daripada kitab asal yang berbahasa Arab, banyak di antara terjemahan-terjemahannya yang jatuh daripada maksud asal, dan banyak juga penambahan cerita yang tidak dinyatakan oleh pengarang. Jadi sebab itu saya mengambil pendirian, dan insyaAllah saya akan maklumkan kepada pihak surau yang mana kita akan menukar kitab kita. Sebab saya rasa ini adalah satu kesalahan kepada pengarang asal sebenarnya, melihat kepada terjemahan lari daripada maksud asal, daripada apa yang dinyatakan oleh pengarang. Jadi InsyaAllah saya akan maklumkan kepada pihak surau merujuk kepada kitab yang bersesuaian, insyaAllah. Dan kita juga ingin mengelak seperti mana apa yang telah berlaku sebelum ini. Saya rasa satu penyesalan dan berdosa pun ada, tuan-tuan. Rasa bersalah. Yalah, kita guna kitab terjemahan, sedangkan pengarang pun tak sebut benda tu, dikokok tambah oleh penterjemah. Ini yang kita risaukan. Jadi insyaAllah kita sambung dan teruskan bicara kita malam ini, yang mana pengarang Syekh Abdul Majid Az-Zindani menukilkan dalam kitabnya Al-Iman, bab yang ke-6, bicara beliau Al-Iman Bil Qadar, beriman dengan takdir. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, jadi kata pengarang, sya'allahu an yakhluqal khalaiqa wa qada an takuna bi aqdarin wa awsafin muhaddadah. Allah berkehendak mencipta ciptaan melihat kepada ketetapan dan juga sifat-sifat yang telah ditetapkan olehnya. Okey, sekarang kita lihat kata pengarang, yang mana Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan ciptaan, dan Allah menetapkan ketetapan bagi ciptaannya itu merujuk kepada sifat-sifat yang tertera padanya. Okey, sekarang kita lihat sifat kita ni, tuan-tuan. Tubuh badan kita ini adalah takdir daripada Allah. Rupa kita itu adalah ketentuan Allah. Bahkan
Jangan sesekali kita menyesali melihat kepada takdir kita itu. Contoh tuan-tuan, kenapalah saya ni bukan dilahirkan sebagai kerabat, bangsawan. Kalau tak, saya tak susah macam hari ni. Tuan-tuan, kita buka mata fikir nak cari rezeki. Dia orang tuan-tuan buka-buka mata dah kaya raya. Kenapalah saya ni tak lahir seperti mana mereka. Tuan, jangan kita menyesali melihat kepada keturunan kita. Bahkan ini adalah takdir Allah yang mesti kita berbangga. Kita mesti berbangga merujuk kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan kepada kita. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, suratul Furqan ayat yang kedua. Artinya, dan dialah telah menciptakan setiap sesuatu, dan ia juga maka menetapkan ketetapan padanya. Artinya setiap ciptaan Allah mempunyai ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya di bawah ketetapan Allah, semuanya di bawah takdir Allah. Okey tuan-tuan, bila kita melihat ketetapan ataupun takdir daripada Allah, ianya bukan perkara luar biasa tuan-tuan. Allah sebagai pencipta dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui takdir yang ada pada ciptaannya. Contoh macam Tuan Haji, mungkin Tuan Haji di antara mereka yang bertanggungjawab dalam membangunkan jentera proton sebagai contoh tuan-tuan. Mungkin Tuan Haji engineer. Jadi Tuan Haji boleh menjangkakan jangka hayat yang ada pada jentera tersebut. Ini kita punya jentera mampu bertahan selama 15 ke 20 tahun. Tuan Haji ingat siapa ke Tuan Haji? Tuan Haji boleh tahu ketetapan yang ada pada enjin itu. Sebab ini yang kami bangunkan, ini produk kami, melihat kepada pengkajian kami yang mana ianya mampu bertahan sekitar 15 ke 20 tahun je. Okey. Itu melihat kepada apa yang kita cipta dan kita mengetahui ketetapan yang ada padanya. Tuan, Allah cipta kita. Jadi tidak heran kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ketetapan yang ada pada kita. Makcik di belakang, mungkin ada di kalangan makcik pengusaha kue raya tak nanas. Lepas siap kita packing, kita lekat stiker di belakang, baik sebelum 31 hari bulan 8 2022. Makcik ingat makcik siapa ke boleh tahu kue raya ni rosak bila? Kejap. Ini adalah produk saya dah lama berkecimpung. Jadi tidak heran kenapa saya boleh tahu biskut kue raya saya mampu bertahan dalam tempoh sekian. Okey tuan, kenapa kita boleh tahu? Sebab itu adalah produk hasil ciptaan kita. Tuan, Allah cipta kita. Jadi tidak heran kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ketetapan yang ada pada kita. Sebab Allah itu adalah pencipta. Bila kita membeli kenderaan baru tuan-tuan, kita disediakan dan disertakan dengan buku panduan, buku manual panduan. Tuan-tuan, digariskan kepada kita cara-cara pemanduan. Kemudian juga disertakan kepada kita catatan servis. Tuan, itu kenderaan. Dan melihat kepada apa yang digariskan bersesuaian saat mereka membangunkan jentera tersebut, maka mereka mengetahui apa yang bersesuaian untuk jentera. Okey, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang bersesuaian untuk kita. Makanannya, minumannya, semuanya melihat kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ianya bukan satu kepelikan. Okey, kita kembali semula. Kata pengarang, wa huwal alimu bima sayakunu fi makhluqatihi fa amara al-qalama an yaktuba fil lawhil mahfuz. Dan dia maha mengetahui dengan apa yang akan berlaku pada sekalian makhluknya, maka Allah mengarahkan kepada pen untuk menulis di lauh mahfuz. Apa cerita ni kami tak faham. Kejap. Allah tahu apa yang akan berlaku kepada makhluknya, maka Allah mengarahkan pen untuk menulis di lauh mahfuz. Apa cerita ni kami tak faham. Okey, begini tuan. Hal ini sebenarnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, iaitu hadis diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an. Ubadah bin Samit,
Yang mana ia menyatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub." Qala rabbi wa madha aktub? Qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, "Man mata ala ghairi hadha falaysa minni." Kita kembali semula pada poin pengarang tadi. Kata pengarang, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan berlaku pada sekalian makhluknya, maka dia mengarahkan pen untuk menulis di Lauh Mahfuz. Apa makna tuan-tuan? Okey, begini. Maksudnya Tuan Haji, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan berlaku kepada makhluknya, maka Allah mengarahkan kepada pen untuk menulis ketetapan yang akan berlaku kepada makhluk. Hal ini bersesuaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya perkara pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pen. Tuan-tuan, makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah pen. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, tulislah. Pen itu kembali berkata, wahai Tuhanku, apa yang akan ku tulis? Aku nak tulis apa? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah ketetapan takdir setiap sesuatu sehingga berlakunya kiamat. Lalu Ubadah bin Samit berpesan kepada anak kesayangannya, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati bukan di atas perkara ini, yakni tidak beriman dengan takdir, maka ia bukan dari kalanganku. Okey, kembali kita melihat hadis di atas tuan-tuan. Yang mana hadis ini menyatakan kepada kita makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pen. Pen tuan-tuan, pen. Rupanya macam mana? Wallahu ta'ala alam. Ini hanya diketahui oleh Allah. Makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah pen. Kemudian diarahkan kepada pen untuk menulis segala ketetapan takdir setiap hamba sehingga berlakunya kiamat. Kejap. Kami ada soalan. Dengar ada orang kata makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Mana satu ni cahaya Muhammad ke pen? Rasulullah kata pen, tapi ada orang tersebut Nur Muhammad. Okey tuan-tuan, apa juga dakwaan tentang alam ghaib mesti disertakan dengan sandaran ataupun dalil yang jelas. Tak kira siapa yang bercakap, baik saya, baik tak kira siapa lah tuan-tuan. Sesuatu yang didakwa berkait rapat dengan alam ghaib, tuan, mesti mempunyai sandaran. Adapun hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ubadah bin Samit berbicara tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pen, bukan cahaya Muhammad. Kejap. Tuan-tuan, kita sayang kepada Rasulullah. Kita sayang kepada Rasulullah tuan-tuan. Bukan bermakna kita mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjangkaui sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh baginda Rasulullah. Jadi kita sayang kepada Rasulullah tuan-tuan bukan bermakna kita boleh mengadakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah dan difirmankan oleh Allah. Okey, kita kembali semula pada bicara kita tadi. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati bukan di atas perkara ini, maknanya mati dengan tidak beriman kepada takdir, ia bukan dari kalanganku. Tuan-tuan, ini adalah ancaman daripada Rasulullah. Artinya siapa sahaja yang mati, tak kira siapa, dengan sebab dia tidak beriman dengan takdir, dia bukan dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melihat bicara daripada pengarang tadi. Kemudian kata pengarang, wala yahdutsu syai'un illa biqudratillahi wa masyiatihi, dan tidaklah berlaku sesuatu melainkan dengan ketetapan dan kehendaknya. Sesuatu itu takkan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah, dan janganlah kalian berkata sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan demikian esok hari,
melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini menegaskan kepada kita, jangan kita berkata sekian-sekian, aku akan melakukan sekian esok hari. Jangan kita kata begitu tuan-tuan. Melainkan kita mesti mengaitkan bicara kita itu dengan insya-Allah. Haji, esok datang rumah saya ada buat makan-makan sikit. Tuan Haji datang tau. Jadi Tuan Haji bila berjanji, insya-Allah saya akan datang. Jangan kata saya akan datang. Ada beza ke saya akan datang dengan saya akan datang insya-Allah ataupun insya-Allah saya akan datang? Ada beza ke? Tuan, ada beza. Bila kita berkata saya akan datang insya-Allah, maknanya saya akan datang dengan kehendak Allah. Esok saya akan datang dengan kehendak Allah. Maknanya sekiranya Allah berkehendak, saya sampai. Tuan-tuan, jangan kita kata saya akan datang. Maknanya semuanya atas usaha diri kita sendiri. Saya akan datang, maknanya betul-betul confirm saya akan datang. Tuan, jangan kata begitu. Mesti kita mengaitkan kehadiran kita esok melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keizinan Allah. Mungkin malam ni kita meninggal. Mungkin esok ada satu perkara yang berlaku hinggakan kita tidak boleh hadir. Jadi sebab itu apabila kita berkata sesuatu, kita mesti menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Okey. Jadi kata pengarang tadi, dan sesuatu itu takkan berlaku melainkan dengan ketetapan Allah dan kehendaknya. Kemudian kata pengarang lagi, ini prinsip iman tuan-tuan. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Dan sekiranya Allah tidak berkehendak, ianya takkan berlaku. Tuan, ini biasa kita dengar. Sekiranya Allah berkehendak, ianya berlaku. Dan sekiranya Allah tidak berkehendak, tuan-tuan, takkan berlaku. Walaupun kita berusaha, tuan-tuan, kita berusaha, Allah tidak berkehendak, tuan, takkan berlaku seperti mana apa yang kita hajati. Contoh tuan-tuan, kita pernah lihat kemalangan. Kemalangan tuan-tuan, bila kita tengok kereta tu remuk teruk, rasa tuan pemandu tu tak ada, rasa pemandu tu meninggal. Tapi tuan, tengok di tepi jalan tuan-tuan, luka kecil je. Kalau kita lihat daripada segi kenderaan, tak ada dah dia. Tapi luka kecil je. Tuan, sekiranya Allah tidak berkehendak, tuan, takkan berlaku. Allah tidak berkehendak atas kematiannya, dia takkan meninggal. Dan sekiranya Allah berkehendak, tuan-tuan, ianya pasti akan berlaku. Kemalangan kecil je, tapi orangnya meninggal. Tuan, sekiranya Allah berkehendak, ianya akan berlaku. Kemudian tuan-tuan, kita lihat kata pengarang lagi, wal imanu bil qadri ruknun min arkanil iman. Dan beriman dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah itu rukun daripada rukun-rukun iman. Okey, sekarang kita kena percaya setiap sesuatu yang berlaku semuanya adalah ketetapan daripada Allah. Semuanya adalah takdir Allah, tuan-tuan, tidak terkecuali. Apa je yang berlaku semuanya adalah takdir Allah. Ustaz, walaupun apa yang kita buat dengan kehendak kita semua takdir Allah juga? Ya. Nanti kita akan lihat pada poin itu, tuan-tuan. Kata pengarang, yang mana beriman dengan rukun, dengan takdir, ada rukun daripada rukun-rukun iman. Maknanya iman kita takkan sempurna melainkan kita beriman dengan takdir. Kejap, kami nak tanya, apa makna rukun? Tuan-tuan, apa makna rukun? Rukun negara. Apa makna rukun negara, tuan-tuan? Apa makna rukun? Begini Tuan Haji, rukun dalam bahasa kita turut diambil daripada bahasa Arab. Perkataan asalnya daripada bahasa Arab, rukun. Apa makna rukun, tuan-tuan? Rukun adalah bicara sesuatu yang mana ianya termasuk di dalam sesuatu tersebut. Dengan ketiadaannya, sesuatu tadi tidak akan sempurna melainkan dengan sebab kewujudannya. Contoh, bangunan surau kita ni, tuan-tuan, ada rukun. Bangunan surau kita ni, tuan-tuan, ada rukunnya. Apa rukunnya? Piling. Tak ada, kita tak buat piling untuk bangunan kita. Bumbung tu rukun. Tak ada rukun, rosak kita punya bangunan. Jadi rukun ianya adalah sesuatu yang termasuk di dalam sesuatu itu. Dengan ketiadaannya, sesuatu itu tidak akan sempurna melainkan dengan sebab kewujudannya. Itu rukun. Maknanya macam iman tadilah. Kita beriman kepada Allah, solat, semua apa semua kita buat, tuan-tuan.
dan kita beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Tetapi seorang itu tidak beriman dengan takdir. Maknanya tidak sempurna imannya, melainkan beriman dengan takdir. Ya. Tidak disebut sebagai seorang beriman, melainkan dia beriman dengan takdir. Kejap. Syarat pula macam mana? Bila sebut rukun, dia termasuk dalam sesuatu. Jadi syarat adalah sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar, yang mana ianya tidak termasuk dalam sesuatu, manakala ianya mempunyai peranan yang cukup penting. Dengan ketiadaannya, sesuatu tadi tidak akan sempurna. Contoh, begini Tuan Haji. Solat. Kita solat. Kita akan lihat syarat sah solat dengan rukun sah solat. Syarat sah solat Islam. Islam bila? Maknanya sebelum dia mendirikan solat, dia mesti Muslim. Baru sah. Sebelum dia mendirikan solat, dia mesti suci daripada hadas kecil dan besar. Itu syarat. Sebelum. Manakala rukun adalah semasa dia dirikan solat. Ada rukun solat, iaitu bacaan suratul Fatihah, ruku', sujud. Itu semasa dia mendirikan solat. Jadi beza di antara syarat dan juga rukun. Syarat adalah sebelum, perkara luar. Manakala rukun adalah semasa, apabila kita dirikan sesuatu. Okey, kita kembali semula. Yang mana beriman dengan takdir, ianya rukun daripada rukun-rukun iman. Artinya iman kita takkan sempurna, melainkan kita beriman dengan takdir. Hal ini merujuk hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Jibril yang terkenal, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan hendaklah engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Kemudian kata pengarang, saya ringkaskan tuan-tuan kepada beberapa poin. Kata pengarang, wal mu'minu ya'rifu li rabbihil kamalal a'la fatarahu mu'minan bi anna kulla 'amalin la yahduthu illa wa lahu hikmah. Dan seorang yang beriman, dia mengetahui bagi Tuhannya itu kesempurnaan yang tertinggi. Maka kamu melihatnya seorang yang beriman dengan takdir tadi tuan-tuan, bagi sesungguhnya setiap sesuatu amalan itu, ianya tidak akan berlaku melainkan adanya hikmah. Apa makna ni? Okey, begini. Maksud daripada pengarang, seorang beriman, seorang mukmin, dia akan melihat seorang mukmin yang beriman dengan takdir. Dia akan melihat setiap ketetapan, setiap takdir yang berlaku itu melainkan ada hikmah. Jadi sekarang pengarang ingin menerangkan kepada kita cara orang beriman berfikir, iaitu dia akan melihat setiap ketetapan itu ada hikmah. Setiap yang berlaku itu ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan. Contoh. Mungkin tuan-tuan pernah berhadapan dengan situasi yang dihadapi oleh saya. Kita pernah jaga ayah ibu kita sehingga akhir usia mereka. Tuan-tuan, sehingga doktor mengkhabarkan kepada kita, tuan, begini, sebenarnya ayah tuan tidak akan sembuh, bahkan keadaannya tidak akan bertambah baik sekiranya kami mencabut oksigen daripada mulutnya. Dia hanya mampu bertahan sekitar setengah jam. Kami mencadangkan keluarga tuan bawa pulang si fulan ke rumahnya. Tuan-tuan, ini cadangan daripada pihak hospital. Apa perasaan kita tuan-tuan saat itu? Ialah kita akan berpisah dengan ayah kita. Saya berhadapan dengan situasi itu tuan-tuan. Kita bayangkan kita akan berpisah dengan dia. Tuan-tuan, seperti mana apa yang dikatakan tuan-tuan, bukan setengah jam, lebih pada setengah jam. Sekitar 45 minit, sejam gitulah. Lepas cabut, kemudian ayah saya meninggal. Tuan, bila kita lihat ketetapan daripada Allah, kita mesti melihat ada hikmah. Kita inginkan kehidupan dia. Tetapi tuan, yang menanggung kesakitan adalah dia. Kita tak rasa dia sakit. Jadi tuan, kita mesti berfikir, okey, hikmahnya mungkin baik bagi dia, baik bagi tubuh badan dia, baik bagi diri dia yang sakitnya dia. Kita nak dia hidup. Kita tidak merasai apa yang dia rasa. Jadi tuan, hikmahnya tuan, itu baik untuk dia.
kematian itu baik untuknya. Jadi kita redha atas ketentuan, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kata pengarang lagi, melihat kepada bicara di atas. Kemudian tuan-tuan, min simaril iman bil qadar, di antara hasil saat kita beriman dengan takdir. Kita beriman dengan takdir, apa yang kita dapat? Tuan-tuan, kita orang Islam beriman dengan takdir, apa yang kita dapat sebenarnya? Okey, begini tuan-tuan, beriman dengan takdir, ianya di antara rawatan yang terbaik saat kita berhadapan dengan masalah mental. Seseorang yang berhadapan dengan masalah mental, tuan-tuan, rawatan terbaiknya adalah beriman dengan takdir. Tuan-tuan, kenapa di antara sebab tuan-tuan dia berhadapan dengan masalah mental? Iaitu di antaranya dia memikirkan tentang apa yang berlaku, hingga kan ia meletakkan kesalahan apa yang telah berlaku itu adalah dengan sebab dia. Sampai jadi gila tuan-tuan. Datang Islam, Islam menerangkan kepada kita supaya kita beriman dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bergerak ke hadapan, kita positif dengan apa yang berlaku dan buat macam mana, semua itu adalah ketentuan daripada Allah. Tuan-tuan, mungkin kita pernah melihat mereka yang bukan Islam. Tuan-tuan, saat mereka berhadapan kematian, dia orang ada majlis ratapan 2 malam, 3 malam. Jadi tuan-tuan, di antara upacara, ritual yang mereka lakukan, datang berkumpul di orang si mati, kemudian dia orang tepuk muka, tepuk badan apa semua, menyebut-nyebut tentang si mati. Kenapa dah dia mati dulu, padahal dia ni seorang yang baik. Sambil berteriak tuan-tuan, sambil berteriak. Ini melihat kepada kefahaman mereka. Manakala hal itu adalah hal yang ditegah dalam Islam, tak boleh. Manakala kita hanya boleh berkata, macam mana nak buat, itu adalah ketetapan takdir daripada Allah. Sedih, semua orang sedih tuan-tuan. Bila kita lihat cara sambutan mereka dengan apa yang kita hadapi tuan-tuan, sangat berbeza. Kita menerima kematian itu adalah takdir daripada Allah. Manakala mereka, dengan bicara mereka tuan-tuan, memang mereka tidak menerima, tetapi itu adalah melihat kepada pegangan agama mereka. Bila kita lihat bagaimana Islam, tuan-tuan, dan kita melihat kedua-dua keadaan, kita melihat yang mana Islam itu lebih dekat dengan fitrah. Emosi kita pun tak terganggu tuan-tuan macam mereka hadapi. Macam mereka tadi tuan-tuan, tepuk badan, tepuk muka sambil menyebut-nyebut tentang si mati. Si mati ni tak patut mati, dia ni seorang yang baik, dia ni sekian-sekian, sehingga akhir tuan-tuan berjam-jam. Bila kita lihat hal itu diharamkan kepada kita, tuan-tuan, dan semestinya kita menerima itu adalah ketetapan daripada Allah, akal kita pun relax, mental kita pun relax tuan-tuan, tidaklah seperti mana apa yang dihadapi oleh mereka. Kata pengarang, di antara hasil yang dapat kita ambil saat kita beriman dengan takdir, kata pengarang, man amana anna Allah khalaqa kulla shay'in biqadarin tarahu harisan ala ma'rifati aqdaril khair liyadfa'a biha aqdar syarr. Mereka yang beriman, sesungguhnya Allah telah menciptakan sesuatu itu dengan ketetapan. Okey, sekarang kita beriman. Kita beriman Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu dengan takdirnya, dengan ketetapan daripadanya. Apa buktinya tuan-tuan? Kamu akan melihatnya. Orang yang beriman dengan takdir tadi, dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui takdir-takdir yang baik, bagi menangkis takdir-takdir yang tidak baik. Apa ni kami tak faham. Begini Tuan Haji, maksud pengarang, orang beriman dengan takdir, dia akan menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Tuan-tuan, setiap kehidupan kita tuan-tuan, kita ada pilihan. Ada takdir lebih baik daripada takdir sebelum itu. Ada takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Setiap masa kita tuan-tuan, setiap masa sekarang. Sebab apa yang berlaku? Contoh, sekarang 8.34, 8.35 tuan-tuan, semuanya sudah dalam ketentuan Allah. Apa yang kita buat? Jadi pada saat itu kita ada ketetapan, ada takdir, yang mana semuanya di pilihan kita. Pilihan kita ada takdir baik, ada takdir tidak baik. Jadi kata pengarang, mereka yang beriman dengan takdir semestinya dia menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Contoh, katanya
iaitu fahuwa yadfa'u qadra al-ju'i biqadri ta'am, maka dia akan menolak takdir kelaparan dengan takdir memakan makanan. Contoh, saya masuk dalam surau, masuk tengok Tuan Haji tengah terbaring je. Saya pun tanya kepada Tuan Haji, Tuan Haji kenapa ni? Lapar. Nak buat macam mana? Ini takdir saya. Kata Tuan Haji, lapar, ini takdir saya. Maaf Tuan Haji, kalau Tuan Haji makan, Tuan Haji kenyang, itu pun takdir juga. Betul tak tuan-tuan? Tuan Haji makan, Tuan Haji kenyang, Tuan Haji, itu pun takdir Tuan Haji juga. Jangan kita hanya melihat, kita tak makan, kemudian kita lapar, itu takdir kita. Tuan makan, Tuan kenyang, itu pun takdir Tuan Haji juga. Jadi kata pengarang, mereka yang beriman dengan takdir mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Contoh, wa qadra'ul maradi biqadri dawa, takdir kesakitan penyakit dengan takdir dia memakan ubat. Wa qadra'ul faqri biqadri sa'i fi talabi rizq, iaitu takdir kefakiran dengan takdir dia cuba untuk mencari rezeki. Semua itu takdir, tetapi dia cuba menolak dan mencari takdir lebih baik. Dia menolak takdir tidak baik dan mencari takdir lebih baik daripada itu. Kejap, kami nak tanya, apa yang dibicarakan oleh pengarang tadi, maksudnya kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik, ada sandaran ke tak? Ada dalil ke tak apa yang dibicarakan oleh pengarang? Sebab pengarang ingin menyatakan kepada kita, sebab kita nak beramal, kami nak beramal ni. Jadi bila kami nak beramal, kita nak yakin apa yang kita amalkan itu bertepatan ke tak dengan agama kita. Sebab sekarang kita mesti menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Ada ke tak sandarannya? Okey tuan-tuan, hal ini sebenarnya seperti mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis yang panjang tuan-tuan. Saya akan ringkaskan menceritakan tentang maksud hadis tersebut, yang mana hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya ringkaskan bicara tentang hadis tersebut. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu ketika ia keluar ke Syam. Sebelum itu beliau telah mengutuskan bala tentera yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jeneral perang Abu Ubaidah Al-Jarrah dah pergi awal. Jadi tuan-tuan, Umar keluar selepas itu. Umar adalah khalifah, pemimpin nombor satu negara tuan-tuan. Kerajaan Islam yang ada pada ketika itu cukup besar. Jadi terlebih dahulu bala tentera keluar yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian tuan-tuan, di pertengahan jalan Umar bin Khattab bertemu dengan mereka. Tuan-tuan, di pertengahan jalan Umar bertemu dengan general di antara general perangnya, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga para sahabatnya. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka mereka mengkhabarkan kepada Umar yang mana sekarang wabak penyakit telah merebak di dalam Syam. Tuan-tuan, sebab itu dia orang tak sampai lagi. Sepatutnya dia orang tolak sebelum itu, dia orang sampai dulu, tapi tak. Bertemu dengan Umar dan mereka mengkhabarkan kepada Umar yang mana wabak penyakit sedang merebak di dalam Syam. Macam kita sekarang lah tuan-tuan, COVID-19. Jadi pada saat itu wabak taun telah merebak dalam Syam. Manakala tuan-tuan, Umar, dia seorang pemimpin. Sepatutnya tuan-tuan, dia sudah mempunyai pandangan, tetapi tak, dia meraihkan ke semua mereka yang ada. Bila tuan-tuan search daripada Madinah ke Syam, Dimashq, ibu negara Syria tuan-tuan, bukan dekat jaraknya. Bukan dekat tuan-tuan, tuan-tuan boleh search jauh mana. Hanya berjalan kaki tuan-tuan, kaki unta dengan kuda. Ini melihat kepada kenderaan yang ada pada ketika itu. Dengan perjalanan yang jauh, hampir sampai ke Syam. Tuan-tuan, sekarang Umar berhadapan dengan bala tenteranya. Umar memanggil beberapa orang di kalangan Muhajirin, bertanya kepada mereka tentang pandangan. Tuan-tuan, secara ringkasnya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berselisih pandangan. Sama ada ingin meneruskan juga perjalanan masuk ke dalam kota Syam, dan juga ada mereka yang berpandangan supaya pulang semula ke Madinah. Tuan-tuan, jauh tuan-tuan, tiba-tiba nak balik semula ke Madinah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
juga mempunyai pandangan. Yalah, selepas dia melihat semua pandangan tuan-tuan, dia juga ada pandangan. Dengan katanya, inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alai. Sesungguhnya, tuan-tuan, aku ni lebih mirip zah belakang. Maknanya kembali semula ke Madinah. Dan aku juga mencadangkan kepada kalian supaya balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, jeneral perangnya tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, tersentak tuan-tuan. Sebab para sahabat berkobar-kobar semangat mereka nak masuk ke Syam. Tiba-tiba tak boleh masuk. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpandangan supaya pulang semula ke Madinah. Lalu dia berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, adakah engkau ingin melarikan diri daripada takdir Allah? Tuan-tuan, orang tengah semangat tuan-tuan nak masuk, tiba-tiba sekarang arahan supaya balik semula. Lalu dia berkata kepada Umar, adakah engkau ingin melarikan diri daripada takdir Allah? Maksudnya, sekiranya mereka masuk ke dalam kota Syam dan kena penyakit, berjangkit tadi, itu kan takdir Allah, adakah nak lari pada takdir Allah? Tuan-tuan, Umar bijak. Dia kembali berkata kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, "Law ghairaka qalaha ya Abu Ubaidah." Alangkah baiknya sekiranya orang lain kata begitu, bukan kau. Yalah tuan-tuan, sepatutnya bicara itu keluar bukan daripada Abu Ubaidah, bukan engkau sepatutnya cakap begitu. Lalu Umar meneruskan bicaranya, ya, nafiru min qadarillahi ila qadarillah, kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita ingin melarikan diri pada takdir Allah. Ini poin kita tuan-tuan, ini fokus kita tadi. Ya, kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya tuan, sekiranya kita masuk ke Syam, kena penyakit, takdir ke tak tuan-tuan? Takdir ke tak? Takdir juga. Okey, dan sekiranya kita balik ke Madinah dalam keadaan selamat, tak kena penyakit, takdir ke tak? Takdir juga. Ya, kita ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Ini adalah batu asas yang diletak oleh Umar, yang mana kita semestinya apabila kita berhadapan dengan takdir tidak baik dengan takdir lebih baik, semestinya kita menolak takdir lebih baik dan kita mengambil takdir lebih baik. Takdir tidak baik dan kita mengambil takdir yang lebih baik daripada itu. Tuan-tuan, selepas apa yang berlaku tuan-tuan, lalu datang Abdul Rahman bin Auf. Dia datang. Lalu adapun dalam bicara tadi, dalam mesyuarat tadi dia tak ada. Lalu dia pun berkata, beginilah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Dia berbicara tentang hadis Rasulullah, iaitu apabila kalian mendengar dengannya pada satu tempat, ialah wabak tersebar dalam satu tempat, maka jangan kalian mengunjunginya, jangan pergi ke arahnya. Dan sekiranya kalian berada di tempat tersebut, tempat wabak, jangan kalian keluar daripadanya melarikan diri. Bila berada pada tempat wabak, jangan keluar. Bila dengar tentang tempat wabak, jangan pergi. Tuan-tuan, ini batu asas daripada Rasulullah. Kita dengar satu, jangan kita pergi. Kemudian bila kita berada di situ, jangan kita keluar. Yalah, bila kita keluar, risikonya kita akan, yalah tuan-tuan, sepatutnya kita kena kuarantin. Gelamping, bagi potong gelamping, kita keluar daripada rumah kita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sibuk habis orang dalam ofis, semua kena dengan sebab kita. Jadi jangan kita keluar. Mendengar bicara daripada Abdul Rahman bin Auf, kata Umar bin Khattab, fahamidallahu Umar thumma saraf, maka Umar terus memuji Allah, kemudian balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburu kita, sekali itu sahaja bicara kita malam ini, iaitu mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita, tuan-tuan, semestinya menolak takdir tidak baik dengan takdir lebih baik. Sebab itu juga di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pilihan. Saya ada pilihan tuan-tuan, ibu-ibu, semua kita ada pilihan. Manakala semestinya kita menolak takdir tidak baik itu
dengan takdir yang lebih baik. Semuanya di bawah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, wala ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu. Saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.